Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah dalam bab muamalah ni lah, dalam jual beli lah. Dan kita nak bincang ni muka surat 577 jilid kelima ni, iaitu hukum jual beli kredit. Apakah jual beli dengan sistem kredit ini boleh dinamakan model dua transaksi jual beli dalam satu transaksi? Nah, adakah kita boleh panggil dia dua transaksi dalam satu transaksi ya? Di sini berkembang beberapa pembahasan lah. Definisi jual beli secara kredit dan tinjauan bahasa dan syariat. Beliau rujuk tulisan tentang hukum jual beli secara kredit oleh Dr. Muhammad Al-Qalah Al-Ibrahim dalam majalah Asy-Syariah edisi 7 halaman 135 hingga 219 yang diterbitkan oleh Universiti Kuwait. Okey, definisi secara bahasa. Secara bahasa, kata taqsid memiliki banyak erti. Di antaranya adalah pertama, memisah-misahkan dan menjadikan sesuatu menjadi beberapa bahagian. Jika dikatakan qasata fulan asy-syai'a, berarti memisah-misahkannya dan membuatnya menjadi bahagian-bahagian kecil. Dalam kes hutang, ia menjadikannya bahagian-bahagian jelas dan dibayarkannya pada waktu-waktu tertentu. Lisan al-Arab jilid 7 bab qaf darus sadr li taibah wa nashr zubair al-mujam al-wasit al-misbah munir mujamatan al-lughat al-lughah al-mujam al-arabi al-hadis. Itulah ni nama-nama kitab dah, rujuk ke kitab-kitab kamus dah. Jadi yang utama ni salah Arab lah. Jadi rujuk situ dia. Jadi maksudnya qasata fulan asy-syai' berarti misah-misahkannya, menjadikan bahagian kecil dia. Okey, yang keduanya maksudnya membahagikan sama rata. Al-Laits mengatakan bahawa kata taqassatu asy-syai'a bainahum berarti mereka membahagikan barang tersebut sama rata kepada masing-masing dari mereka. Dalam Al-Ubab diartikan adil, sedangkan dalam Al-Lisan diartikan adil dan sama. Rujuk Tajul Arus Qamus Al-Muhit ni. Kita dah ada ni kamus. Dengan pengertian ini taqsid ni berarti membahagi suatu menjadi bahagian-bahagian yang sama. Misalnya mencicil pembayaran, ansuran, mencicil pembayaran yang wang utang senilai 500 dinar sampai 5 minggu dengan asumsi tiap-tiap minggu dibayar 100 dinar gitu lah di minggu bulan. Rujuk Durul Al-Hakam Syarah Majalah Al-Hakam Maktabah Ad-Nadah Beri. Terlalu berhemat atau mempersempitkan belanja takdir. Kata qasata alaihi ilihain an-nafaqah taqsitan, berarti dia memberikan nafkah pada keluarganya dengan cara beransur-ansur, mengansur lah. Apabila mempersempit belanja mereka, At-Tarmah mengatakan dalam syairnya, cukup baginya satu telapak tangan yang tak terlihat, dua jari telunjuknya, sangat berhemat lantaran takut kehilangannya. Al-Taj'us Lisan Arab Mujal Al-Wasit. Bahagian dan perolehan, kata taqassatna asy-syai' bainana berarti masing-masing di antara kami mengambil bahagian peruntukannya dari suatu tersebut. Sedangkan kata wafahu qistahu berarti ia telah mengambil penuh bahagiannya. Rujuk aslah Tajul Lughah Wasilah Al-Arabiyah karya Ismail bin Hamad Al-Tuhari diteliti oleh Ahmad Atta Abdul Ghafur. Jilid ketiga terbitan pertama Darul Ilm lil Malyin Cairo 1979. Itulah, sedangkan wafa qistahu arti telah mengambil penuh bahagiannya. Dari paparan kami mengenai makna-makna bahasa ini, nampaklah bahawa dua makna yang pertama lebih dekat kepada makna syariah bagi jual beli secara kredit. Kedua makna tersebut memberi pengertian pembahagian sesuatu menjadi bahagian kecil secara adil dan merata. Apabila sesuatu itu berupa hutang, berarti hutang itu dibagi-bagi dengan bahagian jelas untuk dibayarkan pada waktu-waktu tertentu. Definisi secara istilah. Salah satu pengertian yang mungkin boleh dipertimbangkan untuk menjelaskan jual beli secara kredit dalam pengertian syar'i adalah pedagang menjual sesuatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara kredit ansuran maka harganya sekian.
Jadi lebih tinggi dari harga yang pertama. Muqawimat al-Iqtisad al-Islami Dr. Abdul Sami al-Misri, Maktabah Wabah. Dikit dari kitab At-Tijar fil Islam karya Dr. Abdul Ghani Ar-Rujhi. Dengan demikian taqsid berarti menunda pembayaran hutang dengan membagi-baginya ke dalam waktu-waktu tertentu. Rujuk Darul Hukam Syarah Majalah Al-Qam. Okey, dan harga pembayaran diangsurkan oleh harga yang pembayarannya disyaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu. Rujuk Syarah Al-Majalah Munir Al-Qadi. Jilid 1 halaman 230, terbitan pertama Matba'ah Al-Ma'ani 1949, Kementerian Penerangan. Kaitan antara ta'jil dan taqsid. Jika memang sudah jelas bagi kita konteks pengertian terminologi syariah dengan taqsid, bahawa faktor tempoh waktu merupakan unsur dasar dalam jual beli secara kredit ni, maka sudah sepantasnya bagi kami untuk menjelaskan hubungan antara ta'jil dan taqsid. Ta'jil adalah menunda pembayaran harga barang sampai waktu ke depan, baik waktunya sebulan maupun setahun, baik penjual yang menerima wang pembayaran sekali lunas maupun bertahap. Sedangkan taqsid adalah menunda pembayaran harga barang di mana penjual menerima pembayaran tersebut secara bertahap-tahap. Berdasarkan perbezaan ini boleh dikatakan bahawa ada hubungan umum dan khusus lagi mutlak antara ta'jil dan taqsid. Setiap taqsid mengandungi unsur ta'jil, sementara ta'jil lebih umum dan lebih mutlak. Sehingga ada kalanya terdapat taqsid pada sistem ta'jil dan ada kalanya tidak ada. Dengan demikian taqsid lebih khusus daripada ta'jil. Rujuk Al-Majallah Nafaqa Al-Bay' Yunfiqu artinya dengan itu laras. Pendeskripsi pembahasan. Jual beli secara kredit mewujudkan kemaslahatan yang akan kembali kepada penjual dan pembeli juga. Kemaslahatan penjual terimplementasikan dalam wujud mempermudahkan jalan dan membuka peluang menjadikan barang dagangan lebih banyak terjual. Jadi kalau bayar cash ni tak nak bayar lah. Jadi kalau bayar ansuran ni ramai beli sikit lah. Sementara kemaslahatan bagi pembeli pula adalah mendapatkan barang yang sangat diperlukannya pada saat ia tidak memiliki wang yang cukup untuk membayarnya secara tunai. Jadi ia boleh menunda pembayarannya beberapa kali sesuai keadaan kewangannya. Atas dasar inilah jual beli kredit yang nampaknya sudah menjadi fenomena umum di zaman sekarang ini. Terjadi dengan senario consumer, pengeluar, terutama kalangan pengguna, pengguna terutama dalam kalangan pendapatan rendah dan orang yang memerlukan barang untuk menutupi salah satu keperluannya atau mencukupi sarana-sarana hidup sejahtera atau perolehan laba dan pertumbuhan ekonomi berupa mesin cuci, kulkas, mobil dan kereta dan sarana-sarana lain berupa peralatan listrik, elektronik dan perabot datang menemui pedagang, peniaga yang menjual barang-barang ini secara kredit. Kemudian ia menginformasikan harga jual barang jika dibeli tunai dan harga jual barang jika dibeli secara kredit secara bayaran ansuran. Biasanya harga kredit lebih tinggi daripada harga tunai. Apabila pembeli memilih harga jual kredit dan terjadi kesepakatan antara keduanya, maka itulah ilustrasi jual beli dengan sistem pembayaran angsuran kredit yang sedang kita bicarakan saat ini. Asumsi dalam penganggapan dalam masalah penjualan secara kredit dan prinsip-prinsipnya. Istilah ini tidak dikenal di kalangan ulama syariah dan ahli fiqh sebelum abad ini. Dia telah banyak mengenal beragam jenis jual beli. Tentu saja istilah tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang merupakan salah satu sumber utama hukum fiqh. Jika memang demikian persoalannya, maka kita dituntut untuk meneliti ke berbagai lokasi dan mengendus asumsi anggapan-anggapan yang mengandungi akar dan prinsip-prinsip masalah ini dalam sumber hadis dan fiqh. Dalam kitab-kitab hadis, kita mendapati asal-usul jual beli ini di beberapa tempat berikut. Hadis pertama, hadis melarang dua pola jual beli pada satu barang tertentu atau dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Itu pertama dah. Yang kedua, hadis Nabi yang melarang dua akad jual beli dalam satu akad jual beli yang kedua. Yang ketiga, hadis yang berisikan larangan Rasulullah SAW tentang dua syarat dalam satu jual beli. Jual beli dan satu syarat atau jual beli dan salaf. Dalam penjelasan hadis-hadis ini ada keterangan yang memberikan pengertian bahawa di antara bentuk yang dimaksudkan oleh hadis-hadis ini adalah seseorang menjual barang dengan harga sekian. Jika dibayar kontan, bayar segera sekaligus dan dengan harga sekian jika pembayarannya tertunda, kreditnya. Arti ini dianggap sebagai prinsip jual beli secara kredit. Dalam kitab-kitab fiqh kita juga boleh mendapati akar masalah jual beli kredit dilansirkan di bawah judul besar
Bermacam-macam jual beli yang rosak atau macam-macam jual beli yang dilarang dalam pembahasan jual beli, atau lebih spesifik lagi jual beli bertempoh. Dalam pembicaraan tentang berbagai jual beli yang dilarang, kitab-kitab tersebut telah membahas jual beli yang baru saja disebutkan dalam kitab-kitab hadis dan penjelasan kalangan ulama fiqh mengenai makna hadis tersebut yang mengandungi bentuk jual beli di atas, iaitu beliau penjual berkata pada pembeli, barang ini jika dibayar tunai seharga sekian, dan jika pembayaran ditunda maka harganya adalah sekian. Oleh kerana itu, untuk penjelasan dan kejelasan atas masalah ini sesuai proporsinya, maka perlulah kiranya dilakukan langkah-langkah sebagaimana berikut. Pertama, menyebutkan hadis-hadis yang dianggap sebagai tempat terpenting masalah jual beli secara kredit. Berikut takhrijnya, berapa redaksi bermacam-macam dan derajat kesahihannya. Yang kedua, penetapan berbagai pernyataan kitab-kitab induk hadis yang menjelaskan keadaan dan maksud hadis-hadis di atas. Yang ketiga, mengemukakan pernyataan-pernyataan di kalangan ulama ahli fiqh yang menjelaskan maksud hadis ini ketika membicarakan berbagai jenis jual beli yang dilarang. Yang keempat, mengkhususkan ilat sebab diharamkan macam-macam jual beli ini sebagaimana secara jelas sarih dijumpai dalam pernyataan-pernyataan ulama fiqh hadis bahawa adanya ilat menuntut ma'lul, iaitu haram, dan ketiadaannya menuntut tidak adanya ma'lul, iaitu boleh. Yang kelima, mengambil kesimpulan bahawa jual beli secara kredit adalah boleh atau tidak boleh berdasarkan premis-premis tersebut. Penjelasan hal-hal yang telah dikemukakan di atas dengan sejelas-jelasnya memerlukan relasi nyata sebagai berikut. Pertama, teks hadis dan takhrijnya. Hadis pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW melarang dua transaksi jual beli dengan satu transaksi jual beli. Hadis hasan diriwayatkan Malik dalam Muwatta', Ahmad dalam Musnadnya, Tirmizi dalam Sunannya, dan mengatakan hadis hasan sahih. An-Nasa'i dalam Sunannya, Al-Bahaqi dalam Sunannya, Al-Bahaqi dalam Syarah Sunnah, Ibn Hibban dalam Mawariduz Zaman, Ibn Jarud. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya dan riwayat Abdullah bin Amr bin As dengan sanad yang sahih. Itu dah. Jadi hadis ni sahih dah. Hadis kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, Rasulullah SAW melarang dua kontrak jual beli dan dengan satu kontrak jual beli. Hadis sahih Al-Ghari, Ahmad At-Tirmidzi, Tabrani dan Awsat dan lainnya Majmu' Az-Zawaid Irwa Al-Ghalil. Hadis tak adil lah dak. Rasulullah melarang dua transaksi jual beli dan satu transaksi jual beli, ada lagi sambungannya. Ahmad meriwayatkannya dari jalur Abdullah bin Umar radhiyallahu dengan lafaz mengulur-ulurkan waktu pembayaran yang utang oleh orang kaya mampu adalah kezaliman. Apabila piutang salah seorang dari kalian dialihkan pada orang kaya, hendaklah dia menerimanya dan tidak ada dua transaksi jual beli dalam satu transaksi. Lafaz seperti ini juga diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibn Majah atau Hawi dalam Mushkil al-Athar dan tanpa menyebutkan kalimat pilihan. Al-Bazar dan Kashful Astar dengan lafaz terang larangan tentang dua transaksi dalam satu transaksi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musnahnya dengan lafaz barang siapa yang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi maka baginya kekurangan dia atau itu merupakan riba, kata tambah atau riba. Hadis Abu Daud dan Sunannya, Ibn Hamid dalam Mawariduz Zaman. Hadis Hakim dalam Mustadrak yang mengatakan hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Bahaqi dalam Sunannya, hadis ini dinilai sahih oleh Ibn Hazm dalam Muhalla, lihat Irwa Al-Ghalil. Okey, habis dah. Hadis kedua kita baca dah habis dah. Hadis ketiga pula adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As yang berkata Rasulullah SAW bersabda, la yahillu salafun wa bai'un wala syartani fi bai'in wala ribhu ma lam tadman wala bai'u ma laysa 'indak. Tidak dihalalkan melakukan praktik salaf, jual beli salaf ni atau pertempuh ni tak. Bersama jual beli juga memberikan dua syarat dalam jual beli atau keuntungan yang belum terjamin walaupun maupun menjual sesuatu yang tidak ada padamu yang tidak kamu miliki. Dia tak boleh jual benda-benda gini. Dua syarat dan satu jual beli ke gitulah. Hadis hasan daripada At-Tirmizi, An-Nasi, Ibn Majah dan lainnya, lihat Irwa Al-Ghalil. Yang kebi, makna hadis-hadis Nabawi dah. Ketika meliti prinsip-prinsip masalah jual beli kredit dan mencermati esensi-esensinya, nilai isi kandungannya, saya menemukan justifikasi pembenaran untuk menginterpretasikan, untuk melaksanakan pernyataan-pernyataan para ulama, baik para pensyarah hadis maupun kalangan ulama yang menjelaskan makna hadis, agar dapat diketahuilah prinsip-prinsip permasalahan dan esensinya. Yang perlu diingat dalam masalah ini bahawa ketiga hadis tersebut mempunyai lebih dari satu makna sebagaimana dibeberkan oleh kitab-kitab hadis dan buku fiqh. Ketika wilayah pembahasan ini adalah jual beli secara kredit, maka dari sekian makna-makna tersebut saya membatasi diri untuk membahas makna-makna mempunyai korelasi yang kuat dengan jual beli secara kredit.
Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pembahasan yang panjang lebar di samping makna-makna tersebut jauh atau tidak mempunyai hubungan dengan tema pembahasan. Namun patut diketahui bahawa pengertian-pengertian tersebut telah disyaratkan oleh sumber-sumber kepustakaan yang saya jadikan rujukan dalam permasalahan yang menjadi objek perbahasan. Jadi pembaca boleh melakukan pengecekan silang terhadap sumber-sumber tersebut. Pertama, makna hadis ulama menurut ulama hadisnya. Pertama, ada hadis Nabi SAW yang melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. At-Tirmizi berkata dalam menjelaskan makna hadis, sebahagian ulama menjelaskan makna dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli dengan perkataan penjual kepada pembeli, saya jual baju ini seharga 10 jika dibayar kontang dan seharga 20 jika dibayar secara kredit. Penjual lantas berpisah dengan pembeli tanpa menentukan sesuatu dari kedua pola jual beli tersebut. Adapun apabila penjual berpisah dengan pembeli dengan menentukan salah satu dari kedua pola jual beli itu secara jelas, maka hal itu boleh saja. Imam Syafi'i menegaskan di antara makna dikandung oleh larangan Nabi SAW tentang dua saksi jual beli dalam satu transaksi jual beli adalah perkataan, aku menjual rumahku ini kepadamu seharga sekian, dengan catatan kamu mestilah menjual budakmu kepadaku seharga sekian. Apabila budakmu telah menjadi milikku, maka kamu dapat memiliki rumahku. Penjualan ini berbeza dengan jual beli tanpa harga yang jelas dan jual beli yang masing-masing pihak yang bertransaksi tidak mengetahui secara detail konsekuensi dari transaksi yang dilakukan. Rujuk Al-Jami' As-Sahih wa huwa Sunan At-Tirmizi tahqiq Muhammad Fuad Al-Baqi. Di sininya itu adanya harga tak jelas lah dah. Kalau jelas jadi hak ni ada dua syarat. Nak beli, aku nak jual bagi muka ni, tapi syarat pun kena jual bagi hak tu kat aku dah. Jadi lesah sasar dah. Ada insya-Allah ada syarat situ. Itu boleh. Jadi kita lesah biasa sasar dah. Jual rumah sudah ke ada jual hamba sudah baru kita boleh tu. Penafsiran senada dengan makna ini juga dikemukakan oleh penyusun kitab Ma'alim Sunan Al-Khattabi. Rujuk Ma'alim Sunan karya Abu Sulaiman Muhammad bin Muhammad Al-Khattabi wafat tahun 280 Hijrah. Al-Maktabah Al-Ilmiyah cetakan terbitan kedua tahun 1401 Hijrah. 1981 Masih. Penafsiran senada dengan makna ini juga dikemukakan oleh penyusun kitab Ma'alim Sunan iaitu Imam Khattabi. Pengarang Rabazulul Majhud dah. Tu dah Saharampuri dah. Bazul Majid fi Hali Alfaz Abu Daud karya Syekh Ahmad Saharampuri yang dibantu oleh Maulana Zakaria. Maulana Zakaria. Nah, pengarang kitab Fadhil Amal tu gitulah dia tolong juga. Darul Kutub Ilmiah tanpa nombor dan tanggal cetakan. Ada Anul Ma'bud karangan Syamsul Haq Qabadi. Anul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud karya Syekh Abu Talib Muhammad Syamsul Haq Qabadi. Al-Maktabah Salafiyah Madinah Munawwarah terbitan kedua. Lepas rujuk Anul Ma'bud, rujuk Nasbur Rajah Az-Zailai. Nasbur Rajah li hadis Al-Hidayah karya Jamaluddin Abu Muhammad bin Abdullah bin Yusuf Al-Zailai wafat tahun 726 Hijrah. Sedangkan Majlis Alimi India, kitab ini juga dicetak di Mesir 1357 Hijrah bersama 1938 Masih. Cetakan pertama. Tu Nasbur Rajah. Lepas tu Subul Islam. Subul Islam Syarah Bulughul Maram ni karya Imam Muhammad bin Ismail Al-Khalani As-San'ani. Wafat 1189 Hijrah. Lepas tu rujukan dia lagi ialah Naul Al-Atar Syaukani. Naul Al-Atar Muttaqat Al-Akhbar karya Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Maktabah Maktabah wa Matba'ah Al-Halbi Mesir cetakan terakhir. Lepas tu Fathul Alam. Syarah Bulughul Maram Darus Sadir Beirut. Ini kita rujukan bab ni lah. Dalam Al-Muwatta dan dalam syarahnya iaitu Syarah Al-Zarqani, Imam Malik berkomentar tentang seorang yang membeli barang dengan dagangan dari orang lain seharga 1 dinar jika dibayar tunai dan dengan satu kambing yang dijelaskan sifat-sifatnya dengan pembayaran tertunda dengan mewajibkan salah satu dari harga tersebut. Hukumnya makruh dan tidak boleh dilakukan kerana Rasulullah SAW melarang dua transaksi jual beli dan satu transaksi jual beli. Alasan pelarangan ini adalah kerana jual beli tadi ini termasuk dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Syarah Muwatta Malik karya Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Baqi Az-Zaqani. Lepas tu tahqiq dan murajaah oleh Ibrahim Atwah Awad. Maktabah Mustafa Al-Halabi terbitan pertama 1382 Hijrah 1962 Masih.
Okay, An-Nasa'i menjelaskan bab 2 transaksi jual beli. Dalam satu transaksi jual beli bererti perkataan penjual, aku jual barang dagang ini dengan seharga 100 dinar. Lepas tu dibayar tunai dan 200 dinar jika dibayar secara tunda bayar ansuran. Sunan Nasa'i karya Al-Hafiz Abdul Rahman An-Nasa'i. Wafat 303 Hijrah. Lepas tu Maktabah wal Matma'ah Mustafa Al-Halabi. Terberitakan dah. Itulah dah. Sikit dah. Okey. Matba'ul Matma'ah Mustafa Al-Halabi terbitan pertama kita aja. Okey. Tafsiran senada dikemukakan oleh Bahaqi dan Munawi berrujuk Sunan Kubra. Karya Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Bahaqi. Lepas tu Faidul Qadir Syarah Jami' As-Saghir karya Al-Muhaddis Muhammad yang bergelar Abdul Rahman Al-Munawi. Martabat Tijarah Kubra Mesir. Okay, lepas tu dah dari keterangan di atas semakin jelaslah bagi kita bahawa kebanyakan makna hadis yang popular adalah penjual menyebutkan dua harga kepada pembeli di mana salah satu harga itu dibayar secara tunai dan lainnya lebih besar jumlahnya. Isteri ini merupakan dasar jual beli secara kredit dan hal tersebut akan menjadi jelas setelah kedua ilatnya dijelaskan. Kedua, makna hadis yang kedua. Jika kita kedua dah hadis Rasulullah SAW yang melarang dua kontrak jual beli dalam satu kontrak jual beli dah. Jika kita cermati secara saksama pernyataan para pensyarah hadis tentang makna dua akad dalam satu akad jual beli, maka akan kita dapati bahawa pernyataan tersebut tidak keluar dari lingkup penafsiran As-Sama' terhadap hadis tersebut. Diriwayatkan oleh As-Sawad dari Syuraik dari As-Sama' bahawa ia berkata seorang menjual dagingnya. Kemudian ia berkata barang ini bila dibayar secara kredit harganya sekian dan bila dibayar tunai maka harganya sekian. Al-Majalah kata An-Nasi'ah seperti wazan timbangan Al-Taf'ilah, artinya penundaan. Kata Nasa' juga mempunyai makna yang sama. Tunda lah maksud Nasi'ah. Pengertian senada dikemukakan oleh Ahmad dalam musnadnya berserta Al-Fathur Rabbani sebagai dikutip penyusun Al-Ma'bud Muntaq Akhbar dan Nasbur Raya. Al-Fathur Rabbani li tartib musnad Imam Ahmad Asy-Syaibani karya Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna dikenal dengan julukan As-Sa'ati. Ini ahli represi jamnya. Lepas tu rujuk Al-Ma'bud jilid 9 ke-132 Muntaq Al-Akhbar min Al-Hadis As-Sayyid Al-Akhyar karya Majduddin. Nah, jadi kita baca sekali lagi dah. Terkait dengan versi ini, Ibn Abi Syaibah menjelaskan iaitu apabila seorang mengatakan jika dibayar tunai harganya sekian, jika pembayarannya ditunda harganya sekian. Serupa ada masalah Ibn Abi Syaibah. Kita rujukan Al-Ma'bud Muntaq Al-Khabar min Al-Hadis Sayyid Akhyar karya Majduddin Abdul Salam bin Abdullah Ar-Rahani dikenal dengan Ibn Taymiyah. Wafat ni 1 Hijrah Syarah Naul Autar karya Asy-Syaukani. Syarah pada kitab Muntaq Al-Akhbar tu ialah Naul Autar lah, syarah kitab hadis. Okey, menjelaskan makna dua syarat dalam jual beli. Penyusun Al-Muntaq Syarah Muwatta menjelaskan artinya jika penjual berkata saya jual barang dengan dagang ini seharga sekian jika dibayar tunai dan seharga sekian jika pembayaran ditunda, itu dah dua syarat. Rujuk Muntaq Syarah Muwatta karya Qadi Abu Walid Sulaiman bin Sa'ad Al-Baji. Gitulah. Penafsiran senada dikemukakan juga oleh An-Nasa'i. Sebagaimana dikutip penyusun Aunul Ma'bud. Sementara penyusun Aunul Autar mengutip penafsiran Imam Ghawi terhadap hadis ini. Penafsiran senada dikemukakan pula oleh Imam Zaid dan penyusun Faidul Qadir. Berujuk Musnad Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali Abu Talib radhiyallahu anhu. Halaman 260 Maktabah Al-Hayah Beirut, Lebanon, terbitan tahun 1996. Lepas tu penafsiran pertama iaitu penafsiran penyusun Subul Salam dan Fathul Alam. Al-Alamnya telah dikemukakan di atas. Sementara penafsiran kedua adalah perkataan penjual kepada pembeli, saya jual barang dagang ini kepadamu dengan harga sekian jika engkau menjual barang dagang itu barang tertentu kepadaku dengan harga sekian. Adapun jual beli salaf ditafsiri oleh penyusun Fathul Alam sebagai seorang ingin membeli barang dagangan dengan harga lebih mahal kerana pembayarannya ditunda.
Kerana menurutnya hal tersebut tidak boleh. Ia lantas mencari helah hukum melakukan helah dengan cara meminjam yang pembayarannya dari penjual. Penafsiran senada dengan makna ini dikemukakan oleh penyusun sebelum salam dan Nailul Awtar. Hanya saja Asy-Syakali menggantungkan makna ini dengan perkataan yang paling utama dalam menafsiri hadis tersebut sesuai dengan tuntutan hakikat syariat, bahasa tradisi atau majas jika sulit dikembalikan pada makna hakiki dan bukan disesuaikan dengan apa yang dikenal di satu mazhab, namun tidak dikenal di mazhab yang lain. Penjelasan mengenai mana-mana dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua syarat dalam satu penjualan yang terdapat dalam kitab-kitab hadis semakin jelas bagi kita adanya kesamaan erti ketiganya, iaitu pedagang menjual barang dagangannya dengan harga lebih tinggi dari harga tunai jika pembayarannya ditunda. Itu cerita dia lah. Okay, makna hadis menurut kalangan ulama fiqh. Kalangan ulama fiqh dari berbagai mazhab mengemukakan sejumlah pemaknaan atas ketiga hadis di atas yang akan cuba saya jelaskan sesuai yang diperlukan. Pertama, ranah fiqh mazhab Hanafi. Penyusun Al-Mabsut menulis, penjelasan dua syarat dalam satu jual beli adalah perkataan penjual. Jika dibayar tunai, harganya sekian. Dan jika pembayaran ditunda, maka harganya sekian. Al-Mabsut Kai Syamsuddin As-Sarkhsi Darul Ma'rifah terbitan ketiga. Lepas tu penjelasan senada dikemukakan oleh penyusun Tuhfatul Fuqaha Bada As-Sana'i, Fatwa Al-Bazaziyah, Hasyiyah Asy-Syibli ala Kanzul Daqaiq, Fathul Qadir. Penyusun Ikhtilaf Al-Fuqaha juga mengumpulkan makna ini dari Abu Hanifah dari murid-muridnya. Tuhfah Al-Fuqaha karya Alauddin As-Samarqandi. Bada As-Sana'i fi Tartib Asy-Syar'i karya Alauddin Al-Kasani. Fatwa Al-Bazaziyah bi Hamish Al-Fatwa Al-Hindiyah karya Hafizuddin Muhammad bin Syihab yang dikenal dengan julukan Ibnu Al-Bazzazat. Hasyiyah Al-Syekh Syihabuddin Asy-Syibli ala Kanzul Daqaiq. Pensyarah Fathul Qadir ala Al-Hidayah karya Imam Kamaluddin bin Ibn Hammam. Lepas tu rujuk Ikhtilaf Al-Fuqaha karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Itulah kita rujukan dia dah. Okey, ranah fiqh mazhab Maliki. Dalam Al-Muwatta' disebutkan Imam Malik berkomentar tentang seorang yang membeli barang dagangan dari orang lain seharga 1 dinar jika dibayar tunai dan dengan 1 kambing yang dijelaskan sifat-sifatnya dengan bayaran secara tunda. Kemudian mewajibkan salah satu dari harga tersebut. Hukumnya makruh dan tidak boleh. Kerana Rasulullah SAW melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Alasan pelarangan ini adalah kerana jual beli tersebut termasuk dua transaksi jual beli salam. Salah satu transaksi jual beli dah. Jadi ada dua kargo, jual beli salis, jual beli teguh dah. Ni mengikut Al-Muwatta' Imam Malik lah. Terma tafsir senada dengan makna ini dikemukakan dalam Bidayah Mujtahid, Qawanin Al-Fiqhiyah dan Al-Kafi. Itulah mazhab Maliki belakang ni, kitab-kitab mazhab Maliki ni. Lepas tu dalam Mukhtasar Khalil ketika menyebutkan jual beli yang dilarang, penyusun menulis dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli di mana penjual menjual barang dagangannya dengan ketetapan harga sebesar 10 jika dibayar tunai kontak atau lebih besar jika dibayar pembayarannya ditunda. Sementara penyusun Jawahir Al-Qalil menjelaskan definisi dua jual beli dengan satu akad. Disebutkan dalam Al-Muwatta' Rasulullah SAW melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Alasannya menurut Imam Malik kerana hal itu mengandungi dua bentuk. Salah satunya disyaratkan oleh penyusun dengan perkataan di mana penjual menjual barang dagangannya dengan syarat yang mengikat kepada pembeli maupun penjual untuk membeli, dan ia tidak berhak meninggalkan pembelian ini dengan cara yang membingungkan. Sehingga dengan demikian di sini telah terjadi unsur penipuan, gharar. Misalnya penjual menukar barang dengan harga 10 dirham jika dibayar tunai atau harga lebih besar, misalnya 20 dirham jika pembayaran ditunda misalnya sampai 1 bulan. Boleh difahami di sini bahawa seandainya pembeli diberi kebebasan memilih untuk membeli atau meninggalkan, maka jual beli tersebut hukumnya boleh. Jawahir Iqlil karya Syekh Saleh Abdul Sami Al-Zahari Syarah Mukhtasar Khalil. Dia pentingnya kalau dia tentu dah nak beli secara tunai gini, nak beli dia tak sempat beli tunai secara ansuran gini, tak ada masalah. Laki juga dah. Cuma perbahasan ni kat panjang nak gano dah. Tapi benda ni poinnya mudah sangat dah. Pengertian ini dipilih oleh Syekh Ad-Darini dalam Syarahul Kabir, Ad-Dasuki dalam Hasyiyah Syarah Al-Kabirnya,
Penyusun At-Taj wal-Iqlil dan penyusun Mawahibul Jalil. Penyusun Ikhtilaf Al-Fuqaha juga mengukuhkan makna ini dari Imam Malik. Rujuk Syarah Al-Kabir karya Abu Barakat Syekh Ahmad Ad-Dardir dan Hamish Hasyiah Dasuki karya Syekh Samsuddin Muhammad Arafah Ad-Dasuki. Rujuk juga At-Taj wal-Iqlil lil Mukhtasar Al-Khalil karya Abu Abdullah Al-Dari yang dikenal dengan Muwaqi, wafat 1897 Hijrah. Rujuk juga Ikhtilaf Fuqaha. Lepas tu pembicaraan senada dituturkan juga oleh penyusun Al-Muhazzab At-Tanbih. Kita Kirana fiqh mazhab Syafi'i pula dah. Imam Syafi'i sebagaimana dilansirkan oleh Muzani dalam Mukhtasar Muzaninya menjelaskan makna dua transaksi jual beli dan satu transaksi jual beli, bahawa di sini ada dua aspek yang perlu diperjelaskan. Pertama, perkataan penjual, saya menjual budak ini seharga 1,000 jika dibayar tunai atau seharga 2,000 jika pembayaran ditunda. Jual beli ini akan berlaku dengan mana saja dari kedua pola ini yang saya kendaki dan anda kendaki. Ini merupakan jual beli barang dengan harganya tidak ditentukan, tidak jelas ni jadi riba, jadi tak bolehnya haram dah. Kalau dia kata tendah nak bayar tunai saja, beres. Ataupun bayar ansuran saja, beres. Kedua, perkataan penjual, saya jual budak ini kepadamu seharga 1,000 jika kamu jual rumah kepadaku dengan harga 1,000. Hak ni pun pelik juga dah. Ini bukan tangguh. Hak ni ya style macam saya jual budak ni harga 1,000 jika kamu jual rumah kepadaku dengan harga 1,000. Maksud dua kau dah. Dia kata gitu soalan tu. Dia kena pilih saja, kena bayar 1,000 dulu, lepas tu bayar balik. Dia kena selesai satu-satu lah dah. Okay, pencerahan senada dituturkan oleh penyusun Al-Muhazzab At-Tanbih Al-Manawi dalam Majmu' Ad-Rawdatul Talibin. Para pensyarah minhaj seperti penyusun Mughni Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, penyusun At-Tuhfah Al-Muhtaj, juga pensyarah minhaj seperti penyusun Fathul Wahhab, Hasyiah Al-Bujarami, Hasyiah Sulaiman Al-Jaman. Al-Qazami mendefinisikan dua pola penjualan dengan satu transaksi adalah apabila penjual berkata saya jual seharga 2,000 jika pembayaran ini ditunda dan seharga 1,000 jika pembayaran ini secara kontan, yang mana dari kedua pola jual beli ini yang kamu suka, maka ambillah. Tapi kena tentu jelas ni. Jadi banyaklah rujukan ni. Jadi Mukhtasar Muzani karya Imam Ibrahim Al-Muzani Asy-Syafi'i. Muhazzab fi Fiqh Al-Syafi'i karya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi Al-Fairuz Al-Abadi, wafat 407 Hijrah. At-Tanbih fil Fiqh Al-Mazhab Imam Syafi'i karya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Al-Majmu' Syarah Muhazzab karya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wafat 476 Hijrah. Rawdatul Talibin karya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Mughni Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Fas Al-Minhaj karya Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, wafat 997 Hijrah. Al-Muhtaj, Nihayatul Muhtaj Syarah Minhaj karya Muhammad Abdul Abbas Ahmad Hamzah Ar-Ramli, wafat 1004 Hijrah. Tuhfatul Muhtaj wa bihamishiha Hasyiah Al-Syarwani karya Ibnu Hajar Al-Haythami. Dan Fathul Wahhab Bisyarah At-Tulab karya Syekh Abu Zakar Ansari dengan cetakan kaki Hasyiah Al-Mujarrami Al-Minhaj. Lepas tu Hasyiah Sulaiman Al-Jamal Al-Minhaj Matma'ah At-Tijariyah Al-Qura Mesir. Lepas tu Al-Wajiz fil Fiqh Asy-Syafi'i karya Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wafat 505 Hijrah. Itulah perbahasa kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i tentang makna ni. Untuk bincang makna saja baru dah. Untuk bincang makna saja baru dah. Kerana fiqh mazhab Hambali. Penyusun Mughni yang Ibnu Qudamah mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Lebih lanjut ia menjelaskan, misalnya penjual berkata saya jual rumah ini kepadamu jika aku jual rumah yang lain kepadamu seharga sekian. Atau jika kamu jual rumahmu kepadaku, atau jika kamu menyewakan rumah kepadaku. Semua ini tidak sah ni. Ada syarat-syarat tambahan ni. Sah kerana ada macam ada paksaan dah. Ibnu Qudamah juga melansirkan versi lain dalam menafsirkan dua transaksi jual beli dan satu transaksi jual beli, iaitu perkataan penjual aku jual budak ini kepadamu seharga 10 dinar jika dibayar tunai atau 15 dinar jika pembayaran ditunda. Praktik ini juga batal. Kita tak boleh juga dah. Pentingnya kalau tak tentu tak boleh lah. Kalau tentu tak apa dah. Rujuk ni kitab-kitab dia ni. Itu Al-Mughni Ibnu Qudamah karya Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Al-Maqdisi, wafat 920 Hijrah. Penafsiran senada dikemukakan oleh penyusun Al-Furu', Al-Insaf, Al-Muqni dan Al-Talqih Musmi'.
Furuq ni karya Abu Abdullah Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi, wafat 793 Hijrah. Al-Insaf fi Ma'rifah Ar-Rajih min Al-Khilaf Al-Mazhab Imam Ahmad, karya Alauddin Abdul Hasan Al-Mardawi. Al-Muqni' fi Fiqh Imam Ahmad, karya Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Al-Maqdisi. Dan Taqih Al-Mushbi' fi Tahrir Ahkam Al-Muqni', karya Alauddin Abdul Hasan Al-Mardawi, wafat 885 Hijrah. Ni kitab-kitab rujuknya mazhab Hanbali. Penafsiran ulama salaf dan imam mazhab yang lain terhadap hadis ini di atas ada. Begitulah. Ulama salafus salih itu kalangan sahabat dan tabi'in mengertikan hadis ini dengan perkataan penjual. Barang ini jika dibayar tunai harganya sekian, dan jika pembayarannya ditunda maka harganya sekian. Definisi ini dikemukakan oleh Ali Ibn Abbas Ibn Mas'ud dan dikutip oleh dari Al-Za'i, Al-Thawri, Al-Qasim bin Muhammad, Al-Sya'bi serta Ibn Sirin. Dirujuk kitab-kitab tadi lah. Islam wa Thaqafah Al-Insan, Musannaf Ibn Abi Syaibah, Musnad Abdul Razak, Ikhtilaf Al-Fuqaha, Muwatta' Zakani Al-Muwatta', Tanwir Hawalik, Syarh Muwatta' dan Musnad Ibn Razak. Rujuk karya. Tafsiran senada dengan makna ini juga dikemukakan oleh kalangan ulama mazhab Zahiri, Syiah Ibadiyah dan Syiah Zaidiyah. Rujuk Muhalla karya Muhammad bin Hazm Az-Zahiri, wafat 456 Hijrah. Syarah Al-Nail wa Shifa Al-Ghalil karya Muhammad bin Yusuf Al-Atfisi, wafat 1332 Hijrah. Dan tulis rujuk Bahruz Zakhar Al-Jami' lil Mazahib Al-Masr karya Ahmad bin Yahya Al-Murtada bin Fadl Al-Hasani, wafat 840 Hijrah. Dan Syarah Al-Zahra Muntaza' min Al-Ghais Al-Mudar karya Abu Hasan Al-Miftahni, Syiah Zaidiyah. Dari pendapat-pendapat ulama tentang makna ketiga hadis di atas, bolehlah diambil benang merah bahawa hadis-hadis ini memberi dua pengertian makna. Ini kesimpulan ni. Kita punya panjang bagi kesimpulan. Pertama, merupakan pendapat yang paling rajih dan paling banyak dikemukakan oleh ulama bahawa penjual berkata pada pembeli, aku jual barang dagangan ini kepadamu seharga sekian jika dibayar tunai dan seharga sekian jika pembayaran ditunda. Ini adalah prinsip dalam jual beli secara kredit. Ini banyak. Maksud yang diterima oleh ulama. Cara yang kedua, penjual berkata pada pembeli, aku jual padamu seharga sekian jika anda jual padaku atau menyewakanku atau meminjamkanku harga sekian. Hak ni lebih jelas dihadapkan berbanding hak tadi. Dia boleh pilih lagi. Hak ni pilih gana bahagian syarat. Syarat ni tak boleh pilih-pilih. Jadi benda ni jadi bagi tak jelas. Lagi bentuk penganiayaan lah. Rasanya setakat itulah dulu perbincangan kita. Baru nak bincang makna. Baru ni panjang-panjang tentang maksud jual beli kredit. Lepas tu kita akan bincang lagi lah macam mana hukum dia tu. Banyak lagi lah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.